Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi untuk menyampaikan ucap pertama sekaligus menyempurnakan pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan Karnival Kerjaya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju Johor. Johor tepuklah. Salam Malaysia Madani. Sekali lagi kita beri tepukan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zabri, Tan Sri Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Timbalan Menteri Kesuma, Timbalan Menteri Kerja Raya, rakan-rakan Esko, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang paling penting sekali ialah wakil-wakil daripada 116 syarikat-syarikat yang menawarkan pekerjaan untuk awam muda Johor. Saya ingin memberikan penghargaan kepada anak-anak muda yang memenuhi Dewan ini. Dan kita berikan tepukan juga untuk juruacara kita, Cik Fiza Sabdan. Saudara-saudari, saya ingin mengucapkan tahniah kerana Negeri Johor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Onn Hafiz, atas perkenan tuanku, atas dukungan Tan Sri Setiausaha Kerajaan Negeri, Johor adalah negeri pertama yang menubuhkan Majlis MPDC. Saya tahu sekarang pukul 4.30 dah penat, dah 3 hari. Tetapi anak-anak Johor, saya benar-benar ikhlas memberikan penghargaan kepada Kerajaan Johor yang telah melaksana dan melancarkan GDTC. Kita tahu bahawa Majlis Pembangunan Bakat Johor ini benar. Saya memberi tempoh 3 bulan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk melaksanakannya. Dan saya telah minta Menteri Pendidikan Tinggi untuk datang ke Johor bagi pihak saya membantu Menteri Besar Johor. Dan dalam tempoh 3 bulan, memang negeri Johor berada di garisan paling hadapan hingga terbentuknya talent corps di Johor ini. Semuanya dibuat adalah untuk membantu anak-anak muda di Johor. Disebutkan tadi bahawa sebanyak 100,000 peluang pekerjaan sedang disediakan oleh Kerajaan Negeri Johor. Dan kita tahu bahawa Special Economic Zone Johor and Singapore pada waktu ini memerlukan sebanyak 74,000 pekerja, iaitu pekerja yang berkemahiran. Yang memohon hanya 52,000. Ini artinya bahawa anak-anak Johor memilih pekerjaan, dan pekerjaan itu mesti pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Atas usaha inilah Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengadakan program 3 hari ini untuk memberikan peluang pada anak Johor bahawa high TVET ataupun TVET tinggi ini sangat-sangat berguna untuk memberikan peluang pekerjaan pada anak-anak Johor, bukan hanya berdasarkan kepada gaji minimum RM1,700 sebulan, tetapi untuk kelulusan TVET ini
SKM 1, 2 dan 3 lebih daripada 1,700. SKM 4 dan 5 yang disebut oleh MB tadi, sebenarnya SKM 4 dan 5 sama tarafnya dengan kelulusan diploma, dan gaji minimum yang sedang diusahakan oleh Menteri Besar Johor adalah sebanyak RM4,000. Manakala SKM 6 atau Sijil Kemahiran Malaysia 6 telah dibawa ke Kabinet, dan Kabinet sedang mencari jalan agar kesemua serta kerajaan-kerajaan negeri mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat untuk mengadakan perjanjian persefahaman dan juga Memorandum of Agreement agar syarikat-syarikat ini tidak lagi perlu untuk mengeluarkan pembiayaan latihan, sebaliknya memberikan peluang kepada HRD Corp yang menerima sumbangan daripada majikan-majikan ini untuk menyalurkan sebahagian daripada bantuan untuk majikan ini kepada TVET yang berada di negeri Johor ini. Saya tahu bahawa HRD Corp tentunya di bawah Datuk Seri Rahman, Timbalan Menteri Sumber Manusia, dan saya yakin kalau HRD Corp telah berbaik hati memberikan peruntukan untuk 7 TVET Center di Sarawak, tentulah Johor yang mempunyai lebih daripada 200 institusi TVET. Saya sempat menjeling nota yang amat berhormat MB. Dia tak sebut dengan saya, tapi bila saya jeling, saya tahu dia perlukan RM20 juta daripada HRD Corp. Dan saya harap timbalan CEO yang ada di sini, ini bukan arahan untuk HRD Corp memberikan peruntukan kepada JPDC, tetapi ini adalah perintah agar 20 juta dapat diberikan pada JPDC. Dah dulu 20 juta pun tak bertepuk juga. Saya heran betul aja. Surat terus begini, nampak tu. Kita berikan ucapan tahniah kepada MB dan terima kasih kepada HRD Corp. Datuk Rahman sila monitor, dalam tempoh sebulan 20 juta mesti dihantar kepada kerajaan Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu di sini bukan ada pilihan raya kecil mahkota. Maka saya bercakap hal politik, tidak, ini tidak kena-mena dengan politik. Tetapi kita mahu menyantuni anak-anak muda yang menjadi sumber tenaga kerja yang penting di negara kita, terutamanya di Johor. Dengan adanya peruntukan ini dan dengan adanya JPDC di Johor ini, saya amat yakin bukan hanya Special Economic Zone Johor and Singapore, seluruh Johor, saya harap dengan adanya JPDC ini akan dapat didayakan program ini. Dan saya amat yakin bahawa High TVET yang sedang berjalan sekarang ini, di mana saya sering menyebutkan terdapat 1,345 institusi TVET di seluruh negara. Dan untuk Johor sendiri, Johor saja mempunyai lebih daripada 220 institusi TVET, dan saya amat menyokong Menteri Besar dan siswa kerajaan negeri untuk memastikan semua institusi TVET di negeri Johor ini wajib untuk melatih tenaga kerja berkemahiran bagi menentukan bahawa mereka akan memenuhi seluruh permintaan 100,000 peluang pekerjaan yang ada di Johor ini. Bukan sekadar itu,
Kita juga mempunyai MTUN atau Majlis ataupun Malaysian Technical University Network. Dan di Johor ini kita ada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dan kita harap untuk kursus-kursus yang bertaraf SKM 4 dan 5 dapat dijalankan bukan saja oleh institusi TVET itu, tetapi mereka yang berkelulusan SKM 1, 2, 3 yang sama taraf dengan SPM 4 dan 5 yang bertaraf diploma, kalau mereka mahu masuk universiti, mereka tidak perlu ada SPM, tidak perlu ada diploma, tetapi boleh terus menggunakan SKM ini untuk belajar di universiti-universiti. Dan ini adalah satu pendekatan yang baru, di mana untuk SKM 6 sama taraf dengan ijazah pertama, SKM 7 sama dengan Masters, dan SKM 8 sama dengan PhD. Ini adalah merupakan satu ekosistem pendidikan yang baru yang kita telah jalankan. Ini bertujuan untuk memberikan peluang kononnya kepada mereka yang tidak mencapai keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik. TVET adalah jawapannya, supaya tanpa kelulusan akademik pun, insya-Allah masa depan tenaga kerja anak-anak muda ini akan terjamin dengan adanya kelulusan SKM yang dikeluarkan oleh semua universiti-universiti dan juga institusi TVET di seluruh negara. Saudara-saudari, kita juga melihat bahawa peluang-peluang pekerjaan yang ada di Johor umpamanya, kita menghadapi persaingan tentunya. Kalau gaji minima di Malaysia 1,700, gaji minima di Singapura 1,500, tetapi 1,500 Sing Dollar bersamaan dengan RM5,290. Maka apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Johor untuk menentukan bahawa gaji premium untuk yang mempunyai diploma itu RM4,000, dan juga yang mempunyai SKM yang sama dengan diploma tadi, sama dengan degree tadi, ijazah tadi adalah RM5,000. Saya mesti mengakui bahawa tidak ada negeri lain yang melakukannya. Setakat ini Johor lah negeri pertama yang melakukan. Ini penting untuk para ibu bapa, bahawa ini adalah kerjaya untuk anak-anak. Ini adalah peluang pekerjaan yang baik untuk anak-anak. Negara-negara maju seperti Jepun, seperti Germany, seperti Korea, yang amat bermak itu besar bawa balik. Dia bau, mulut dia pun bau kimchi lagi bawa balik daripada Korea. Sebab di negara-negara berkenaan, walaupun sistem pendidikan akademik itu diteruskan, tetapi oleh kerana negara memerlukan industri untuk menentukan pekerja mahir diberikan peluang pekerjaan, maka keutamaan pada tenaga kerja daripada dalam negara ialah dengan menyediakan kursus berkemahiran. Inilah yang sedang dilakukan oleh negara kita. Bukan setiap negara maju itu kita mahu ikut 100%, tetapi mana-mana yang baik kita harus ikuti. Oleh kerana jumlah pelaburan FDI daripada luar negara mencurah-curah masuk ke negara kita, dan Johor tidak kurang juga jumlah memasukkan pelaburan sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat MB. Maka keperluan guna tenaga yang mahir ini tidak ada pilihan lain melainkan kita mesti menyediakannya. Tentulah SRD Corp yang mempunyai dana kutipan melebihi 2 bilion ringgit, jangan simpan duit itu dalam simpanan tetap. Belanjakanlah, kerana apa yang diharapkan oleh para majikan ialah latihan ini dilakukan.
Dan itulah sebabnya permulaan ini kita berikan peluang kepada DC ini untuk melakukannya. Saudara-saudari, saya tahu bahawa dari dalam waktu yang sesingkat ini, saya amat mengharapkan apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa tahun 2024 peruntukan untuk TVET melalui ucapan belanjawan adalah sebanyak 6.8 bilion. Tetapi 18 Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan untuk TVET tahun hadapan perbelanjaan bajet telah dinaikkan kepada 7.5 bilion ringgit, satu peningkatan yang amat besar. Dan peningkatan ini adalah melebihi 10.3% berbanding dengan peruntukan tahun ini. Ini memperlihatkan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam memberikan tumpuan pada TVET. Dan saya harap Menteri Besar Johor selain pada anak-anak sekolah menengah biasa, bawa juga anak-anak pada Maha Tafiz untuk di-TVET-kan. Sebab pengalaman saya dengan rakan-rakan yang lain, anak-anak yang lulusan Maha Tafiz ini yang menjadi hufaz, yang hafal Quran 30 juzuk, apabila kita TVET-kan mereka, masukkan mereka di dalam kursus penerbangan MIAT di bawah Universiti KL, semuanya mencapai keputusan yang amat cemerlang. Malah syarikat penerbangan seperti Airbus dan Boeing pun mengambil pelajar-pelajar ini untuk bekerja dengan syarikat-syarikat itu. Dan setakat ini 17 orang daripada mereka sedang bekerja di luar negara. Manakala yang sedang dilatih daripada anak-anak Maha Tafiz ini berjumlah 622 orang sedang mengikuti kursus-kursus engineering, kursus-kursus kejuruteraan. Jadi kita mesti memperimbangkan tentang pengambilan pelajar-pelajar ini untuk di-TVET-kan. Soal menghafal Quran mesti dipertahankan. Soal agama mesti diperkuatkan. Tetapi kita juga mesti memperkuatkan mereka dalam bidang kejuruteraan agar mereka menjadi aset yang utama di dalam membina guna tenaga yang penting di negara kita ini. Saudara-saudari, saya merasakan bahawa apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan negeri Johor ini adalah satu usaha yang paling tepat. Dan saya haraplah kita yang ada di Dewan ini, kita bangun beramai-ramai memberikan standing ovation pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Tan Sri Sri Kerajaan Negeri atas usaha dan inisiatif yang dibuat ini dengan cukup baik. Kita berikan penghargaan dengan tepukan bergemuruh untuk beliau dan Sri Sri Kerajaan Negeri. Dan tentulah usaha ini harus diberikan penghargaan, dan dengan ini saya melancarkan Majlis Pembangunan Bakat Johor dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin sekali lagi tepukan yang paling gemuruh